officially anak perempuan baru. Nombor matrik saya B0920104553. Menurut kamus, dijelaskan bahawa sugar daddy adalah seorang lelaki kaya yang biasanya lebih tua yang menanggung atau menghabiskan banyak wang untuk seorang perempuan yang lebih muda. Manakala sugar baby merupakan sebuah istilah untuk seorang wanita yang biaya hidupnya disokong oleh seorang sugar daddy. Sugar baby ini rela untuk melakukan apa sahaja agar semua kehendak yang dia mahukan dapat diberikan oleh sugar daddy. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang isu sugar daddy dan sugar baby, heboh ketika di media sosial berkaitan kewujudan billboard The Sugar Book iaitu sugar daddy dating app di bangsa Monkiara. Malangnya, ramai tidak tahu bahawa The Sugar Book ini telah lama bertapak di Malaysia. Lihat isu ini bukanlah suatu isu yang boleh kita pandang sebagai isu yang biasa. Sebaliknya, ia melibatkan keruntuhan akhlak moral, terutama dalam kalangan wanita. Di samping itu, terdapat pelbagai faktor keterlibatan remaja dengan masalah sosial seperti isu sugar daddy dan sugar baby ini. Pelbagai kajian ini mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyimpanan akhlak dalam kalangan remaja, berikutan peningkatan masalah moral yang berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Keadaan ini menunjukkan bahawa kadar penglibatan remaja dalam masalah sosial adalah semakin serius. Walhal, remaja merupakan aset kekayaan semula jadi negara dan bakal memainkan peranan yang begitu besar dan sangat penting dalam mencorakkan masa hadapan politik, ekonomi dan kemasyarakatan di Malaysia. Salam sejahtera. Nama saya Yong Chow Jie. Nombor matrik saya B0920100017. Dari BMND 118. Okey. Saya ingin menyampaikan punca-punca sugar baby dan sugar daddy. Terdapat beberapa punca tertentu menyebabkan mereka terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral. Terutamanya, sugar baby dan sugar daddy terlibat majoriti dalam kalangan pelajar universiti dan kalangan generasi muda. Iaitu terdapat beberapa faktor di bawah, iaitu faktor kewangan, faktor keluarga, faktor kawan-kawan dan faktor material. Okey, first, masalah kewangan. Banyak generasi muda terpaksa melibatkan dalam aktiviti yang tidak bermoral ini sebab atas masalah kewangan dan tersadan hidup. Pada hari ini, COVID-19 telah banyak mengubahkan kehidupan kita serta mengurangkan peluang bekerja. Oleh itu, kebanyakan generasi muda telah terlibat dalam masalah kewangan lagi mencari cara untuk mendapat wang dalam masa yang singkat. Dengan menyebabkan aplikasi seperti Sugar Book dengan meluas. Oleh itu, kebanyakan generasi muda tertarik atas sebab memberikan dapat wang yang banyak, senang dan dalam masa yang singkat. Majoriti pelajar universiti juga terlibat dalam sugar baby dan sugar daddy, mungkin atas masalah kewangan. Sebab dalam masa PKP, kebanyakan bidang tiada peluang untuk berniaga dan pembayaran mahal atas swab test serta kehilangan peluang bekerja. Dalam keadaan yang kecemasan untuk membayar yuran universiti yang mahal atau memberikan wang pekerjaan simpanan yang asalnya untuk menyara kehidupan sebelum pelajar terpaksa melibat dalam isu ini. Into the next point, iaitu kekurangan kasih sayang dan perhatian. Generasi muda terpaksa menggunakan platform berkenaan untuk mencari sesiapa yang boleh memberikan kasih sayang juga perhatian kepada mereka dengan melalui aplikasi internet. Walaupun mereka tidak kena, tapilah sistem dalam akan memasangkan automatically. Oleh itu, semua orang juga dapatlah menjalankan transaksi atas tarian. Jadi, ini sebenarnya bukan saja isu duit tetapi kurang kasih sayang dan perhatian daripada keluarga. Mereka sering diabaikan oleh ibu bapa hingga memberikan kesan negatif dari sudut emosi. And then, poin yang ketiga adalah kemajuan IPT. Kemajuan IPT telah dimajukan dalam masa yang singkat pada zaman ini.
semua orang tidak dapat menyiapkan kerja without technology device. So, beberapa aplikasi tertentu boleh dapat atas Play Store, Google atau App Store secara percuma. So, kata generasi muda mendekatkan isu-isu ini juga meningkat atas kemudahan ini. Then, moving on to the last point, yaitu materialisme. Ada yang juga di antara mereka yang terlibat dengan sugar baby kerana ingin mengikut fashion pada hari ini. Menurutnya, ia memberitakan apabila mengagumi kawan-kawan mereka hidup dengan penuh mewah dan bergaya. Selain itu, dengan hanya menawarkan diri kepada sugar daddy, mereka boleh apa-apa yang mereka ingin maukan. Justru, ia dilihat sebagai sesuatu peluang untuk mendapat uang saku tambahan dan mampu memberikan kemewahan ekspres. Then moving on is the aplikasi dalam internet. Menurut tinjauan dari aplikasi, Malaysia berdiri di tangga ketiga sebagai negara yang paling ramai sugar daddy berjumlah 42,500 orang. Kedudukan ini didahului dengan India sebagai negara yang paling ramai sugar daddy, diikuti yaitu Indonesia. Oleh aplikasi yang ditunjukkan adalah top 9 famous in the internet. Then that's all. Thank you. Nama saya lah Yap Yong Yuan dari BMD S1/1. Hari ini saya akan bincangkan tentang perbandingan sugar daddy dan sugar baby di negara Malaysia dan di luar negara Malaysia. Sekarang, saya akan bincangkan jumlah sugar daddy di dalam negara ASEAN. Jumlah keseluruhan sugar daddy di dalam negara ASEAN ialah sebanyak 556,000 orang sugar daddy. Berdasarkan catatan di atas, menunjukkan negara ASEAN yang paling ramai sugar daddy ialah sebanyak 61% dari jumlah keseluruhan. Selain itu, negara Indonesia dapat kedudukan tempat kedua ialah sebanyak 11% dari jumlah keseluruhan. Dan negara Malaysia dapat kedudukan tempat ketiga iaitu sebanyak 7% dalam jumlah keseluruhan. Dan negara Jepun dapat kedudukan keempat iaitu sebanyak 6% dari jumlah keseluruhan. Negara Hong Kong, Taiwan dan negara ASEAN lain-lain sama dapat 5% dari jumlah keseluruhan. Selain itu, sebuah survei tentang sugar daddy dan sugar baby telah dijalankan dari 25 Mei 2021 hingga 27 Mei 2021. Survei ini terlibat sebanyak 33 orang responden pelajar. Catatan ini menunjukkan demografi responden berdasarkan prestasi terhadap sugar daddy dan sugar baby dalam kalangan pelajar. Dalam kajian ini terdapat 33 orang dari 33 orang responden pelajar yang mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby. Dan tiada responden pelajar yang tidak mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby. Selain itu, catatan ini menunjukkan demografi responden berdasarkan platform mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby. Melalui kajian ini, terdapat 21 orang dari 33 orang responden mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby dari media sosial. Selain itu, 8 orang responden mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby dari berita. Tiada orang responden mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby dari surat khabar atau majalah. Dan 4 orang responden mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby dari kawan dan ahli keluarga. Tiada orang responden mengetahui tentang sugar daddy dan sugar baby dari cara lain-lain. Catatan ini menunjukkan demografi responden berdasarkan kesetujuan tentang sugar daddy dan sugar baby.
Berdasarkan hasil soal selidik, terdapat 25 orang responden tidak setuju dengan sugar daddy dan sugar baby. Pada pendapat mereka, mereka rasa hubungan antara sugar daddy dan sugar baby bukan hubungan baik antara kedua-duanya. Hal ini kerana mereka rasa hubungan ini adalah salah dari segi etika dan peradaban, menjejaskan budaya masyarakat, bertentangan dengan pegangan agama, tidak realistik dan memudaratkan akhlak seseorang. Selain itu, sugar dating tidak selamat dan dia bukan sistem pemberdayaan. Sugar dating boleh melibatkan senario gangguan, serangan seksual dan manipulasi pengaturan kewangan untuk memaksa tindakan seksual yang tidak diingini. Bilangan orang responden yang setuju dengan sugar daddy dan sugar baby ialah 8 orang responden. Pada pendapat responden yang setuju adalah sugar daddy dan sugar baby ialah salah satu hubungan kawan. Selain itu, sugar daddy dan sugar baby tidak mengancam nyawa orang lain. Tiada siapa yang terpaksa mereka. Mereka sendiri pilih nak jadi sugar daddy atau sugar baby. Di samping itu, mereka tidak melanggar undang-undang. Mereka secara sukarela memperoleh wang dan memberi wang. Catatan ini menunjukkan demografi responden berdasarkan kesetujuan tentang pelajar jadi sugar baby. Berdasarkan hasil soal selidik, terdapat 27 orang responden tidak setuju bahawa pelajar menjadi sugar baby. Pada pendapat responden, pekerjaan sugar baby tidak sesuai untuk pelajar kerana mereka terlalu muda dan akan mengurangkan prestasi pelajar dan menjadi pemikiran golongan muda yang tidak sihat dan ini akan merosakkan pelajar masa depan mereka. Selain itu, tanggungjawab pelajar adalah belajar baik-baik dan fokus untuk belajar, bukan untuk mencari duit. Di samping itu, pelajar akan menyesali tindakan mereka kerana terikat dengan kontrak yang tidak adil dan pelajar masih mematuhi semua syarat sugar daddy termasuk syarat seks untuk sugar daddy. Seterusnya, bilangan responden yang setuju bahawa pelajar menjadi sugar baby adalah 6 orang responden. Pada pendapat mereka, pelajar yang berumur lebih dari 21 tahun harus mempunyai pilihan mereka. Selain itu, pelajar yang memilih dengan cara diri sendiri dengan alasan tidak mengancam kehidupan dan kesihatan mentalnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Arif Ashraf bin Udin daripada BMMD 1/1. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan dan juga langkah-langkah untuk menangani masalah kegiatan isu sugar daddy dan sugar baby. Okey, untuk kesan-kesan jika kita terlibat dalam kegiatan sugar baby ini terdapat banyak sebenarnya. Sepertinya kesan kepada diri sendiri, kesan kepada keluarga, kepada masyarakat dan juga negara. Oleh itu, marilah kita mengetahui dan mengambil berat mengenai kesan-kesan yang akan terjadi ni jika kita terlibat. Pertama sekali adalah kesan kepada diri dan juga keluarga. Okey, kesan utama yang akan terjadi jika kita terlibat dalam kegiatan isu sugar daddy dan sugar baby ini adalah keruntuhan akhlak pada diri sendiri. Kenapa pentingnya akhlak ini adalah kerana akhlak yang baik akan melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai jati tinggi yang tinggi. Jika seseorang akhlak itu terjaga dan terdidik, mereka tak akan terlibat dalam kegiatan isu sugar daddy dan sugar baby ini. Namun, jika mereka terlibat dengan isu ini, akhlak mereka akan runtuh. Dan hal ini boleh menyebabkan mereka terjebak dengan pelbagai masalah. Seperti contohnya kepada kesan yang kedua kita, iaitu keruntuhan institusi keluarga. Apabila seseorang ini terlibat dengan kegiatan sugar baby dan sugar baby daddy ini, masyarakat akan memandang buruk kepada mereka. Apabila masyarakat memandang buruk kepada mereka, imej keluarga akan rosak. Dan apabila imej keluarga rosak, hubungan silaturahim antara keluarga juga akan runtuh. Oleh itu, maka benarlah bahawa kesan terhadap keluarga ini akan terjadi apabila kita terlibat dengan kegiatan ini. Dan seterusnya adalah penularan penyakit jangkitan seksual. Apabila seorang terlibat dalam kegiatan ini, mereka akan terdedah kepada risiko kehamilan. Tapi selain daripada itu, mereka juga akan terdedah kepada risiko penyakit yang berjangkit yang melalui alat kelamin. Contohnya seperti herpes, sifilis, AIDS dan HIV.
Walaupun mereka memakan ubat untuk mencegah kehamilan, tetapi risiko untuk mendapat penyakit ini masih lagi tinggi. Selain daripada kesan kepada diri dan keluarga, terdapat juga kesan yang akan terjadi kepada masyarakat jika kita terlibat dalam kegiatan sugar baby dan sugar daddy ini. Antaranya adalah masyarakat akan menjadi porak-poranda dan berpecah belah. Bagaimana kejadiannya porak-poranda dan berpecah belah ini? Apabila seseorang individu ini terlibat dengan aktiviti sugar baby dan sugar daddy, masyarakat akan memandang rendah kepada individu tersebut. Mereka akan memandang rendah seperti menganggap bahawa individu tersebut yang tidak menghargai diri mereka sendiri. Selain daripada itu, kadar jenayah dalam kalangan masyarakat akan meningkat. Okey, bagaimana dan apakah sebab yang akan menyebabkan kadar jenayah ini meningkat? Hal ini akan terjadi kerana apabila kegiatan isu sugar daddy dan sugar baby ini berleluasa, kita sebagai masyarakat akan mempunyai pandangan bahawa undang-undang negara adalah lemah. Dan oleh itu, kegiatan lain seperti menjual dadah, mengambil dadah akan meningkat juga. Akhirnya, akan rosak generasi pada masa hadapan. Apabila seseorang individu ini terlibat dalam aktiviti kegiatan sugar baby dan sugar daddy ini, mereka akan berisiko untuk mengalami kehamilan. Dan apabila mereka hamil, anak-anak yang dilahirkan tanpa di luar nikah itu akan terabai. Dan oleh itu, ini akan merosakkan masa depan mereka. Kesan kepada negara. Terdapat beberapa kesan yang akan terjadi kepada negara kita apabila seseorang ini terlibat dalam aktiviti sugar baby dan sugar daddy. Antaranya ialah imej negara akan terjejas. Bagaimana imej negara akan terjejas? Apabila seseorang ini terlibat dalam aktiviti kegiatan sugar baby dan sugar daddy ini, pelancong daripada luar negara akan menganggap bahawa negara kita tidak mempunyai undang-undang yang ketat, dan oleh itu imej negara akan terjejas. Selain daripada itu, negara akan hilang generasi dan kepimpinan pada masa hadapan. Seperti mana yang saya telah terangkan dalam masyarakat, generasi pada masa hadapan akan mempunyai masa yang sukar untuk membentuk akhlak mereka jika kegiatan ini diteruskan. Dan akhir sekali adalah pembangunan negara akan terbantut. Pembangunan negara akan terbantut apabila generasi masa hadapan tidak dapat pendidikan yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada langkah-langkah dalam mengatasi kegiatan isu ini. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh kita untuk mengatasi masalah sugar daddy dan sugar baby ini. Antara langkah-langkah yang kita boleh ambil dari segi diri dan keluarga ialah membina pegangan hidup dan pendirian diri yang kukuh. Okey, apabila kita mempunyai pegangan hidup dan pendirian yang kukuh, kita tidak akan mudah terperangkap dengan kegiatan sugar baby ini dan sugar daddy. Dengan mempunyai pendirian diri yang kukuh, kita akan lebih menghargai diri kita. Seterusnya, bagi ibu bapa, mereka bolehlah memantau dan sentiasa prihatin terhadap kelakuan anak-anak mereka. Dan jika anak-anak mereka menunjukkan tanda-tanda yang mereka terlibat dalam aktiviti ini, mereka bolehlah memberi bantuan yang seperlunya kepada anak mereka. Seterusnya, langkah-langkah yang kita boleh ambil sebagai masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang kita boleh ambil, antaranya ialah melaporkan kegiatan ini kepada pihak berkuasa. Kita sebagai masyarakat, kita perlulah melaporkan dengan segera jika kita melihat kegiatan ini berlaku, supaya pihak kerajaan dapat mengenakan undang-undang kepada pelaku kegiatan ini. Selain daripada itu, kita sebagai masyarakat perlulah mengambil tahu dan tidak memandang remeh terhadap isu-isu ini. Dengan mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi, kita akan dapat membantras aktiviti sugar daddy dan sugar baby ini. Dan akhirnya, kita perlulah membantu dan tidak meremehkan kepada mangsa yang telah terlibat dalam aktiviti ini. Dengan membantu mereka, kita dapat membentuk individu tersebut dan justru membantu mereka untuk memperbaiki diri sendiri dan masa hadapan mereka. Akhirnya, langkah yang boleh diambil oleh negara. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan bolehlah menguatkuasakan undang-undang yang tersedia ada dan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pelaku aktiviti ini. Selain daripada itu, kerajaan juga bolehlah mewujudkan kempen kesedaran. Apabila kerajaan mewujudkan kempen kesedaran, mereka akan dapat membantu rakyat-rakyat mereka untuk mengetahui kesan-kesan dan juga apa yang akan terjadi kepada mereka apabila mereka terlibat dalam aktiviti sugar baby dan sugar daddy ini. Selain itu, mereka juga bolehlah mewujudkan sistem sokongan psikologi.
Dengan mewujudkan sistem sokongan psikologi, mereka dapat membantu mangsa-mangsa yang telah terlibat dengan aktiviti sugar daddy dan sugar baby ini. Dan akhirnya, kerajaan bolehlah membeku dan menyekat akses laman sesawang dan aplikasi yang melibatkan isu ini. Apabila kerajaan membeku dan menyekat akses laman sesawang dan aplikasi ini, mereka akan dapat mencegah generasi yang muda daripada terlibat dalam aktiviti ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.